Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا الله يا الله يا الله. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah kita, kuliah hadis, bacaan kitab Al-Jami'us Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Hari ini kita baca hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afatud dini thalathatun, faqihun fajir, wa imamun jair, wa mujtahidun jahil." Kekurangan yang akan berlaku di dalam agama melalui 3 orang. 3 manusia akan mengurangkan agama, akan menjadi punca atau sebab agama kurang, atau agama buruk, atau agama gambarannya tidak cantik. Kerana 3 orang ini. Kerana tiga-tiga keadaan mereka membawa gambaran buruk kepada agama. Yang pertama, faqihun, orang faqih, orang alim. Orang yang ada ilmu fiqh, ada ilmu agama, tetapi dia fajir. Apa maksud fajir? Iaitu ma'ilun 'anil haq. Dia tidak suka kebenaran dan dia menghadap kepada kemaksiatan dan melanggarkan agama. Walaupun dia alim. Walaupun dia alim, dia faqih, tetapi akhlak dia, suluk dia, cara kehidupan dia sangat fasik dan penmaksiat dan pendosa. لأن الفاجر ينفتح له طريق المعصية ويتسع فيها وفي غيره أصل الفجر لهما نهر. Ayuh. Sebab apa? Dia menjadi punca memburukkan gambaran agama kerana ramai orang akan ikut cara dia, atau ramai orang akan bersangka bahawasanya perbuatan dia itu betul. Padahal perbuatan dia itu melanggarkan agama. Tetapi kenapa dipercayai? Kerana dia faqih, kerana dia alim. Maka orang ini menghancurkan agama. Orang yang kedua yang menghancurkan agama, imamun jair, seorang pemimpin, seorang sultan, seorang raja yang zalim, yang tidak adil. Kerana dengan kezaliman dia akan menghancurkan mazahir agama. Dia akan menghancurkan apa-apa syiar-syiar agama yang ada di negara, syiar-syiar agama yang ada di masyarakat. Dia akan hancurkan dia akan buat macam-macam yang menghancurkan agama, sebab dia pemimpin, dia yang ada kuasa, dan dia zalim, bukan adil, bukan baik. Wal imam man yu'tammu ayuqtada bihi. Yang ketiga, orang yang menghancurkan agama, nasib buruk untuk agama, iaitu mujtahid, orang beribadah, orang yang rajin beribadah, tetapi dia jahil tentang ilmu agama. Dia tak belajar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak belajar
fiqh, dia tak belajar hukum solat, hukum mandi janabah, hukum najis, semua. Dia tak belajar hukum. Tapi dia rajin-rajin beribadah. Maka orang ini juga antara orang yang jadi asbab agama hancur. Wal murad bihi huna al-ilmu al-wajib. Yang dimaksudkan di sini dia jahil, yakni jahil tentang ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib, yang fardu ain ni pun dia tak tahu. Tapi Masya Allah dia rajin beribadah. Dia rajin beribadah tanpa mempunyai ilmu asas. Ilmu asas itu iaitu ilmu fardu ain. Mungkin dia rajin beribadah tapi akidahnya rusak. Dia rajin beribadah tapi solatnya tak sah. Wudunya tak sah. Rajin, Masya Allah rajin. Rajin. Boleh kata kurang tidur, banyak puasa, banyak ibadah. Tapi dia jahil. Ilmu fardu ain dia pun tak belajar. Tak tahu. Jadi orang ini Nabi SAW dia kata antara orang yang menghancurkan agama. Kenapa Nabi SAW sebutkan 3 orang ini? Orang alim, faqih, tapi dia pemaksiat dan jahat. Yang kedua, pemimpin tapi zalim. Yang ketiga, rajin beribadah tapi jahil tentang fardu ain. Kerana mereka ini banyak membawa madarat yang besar kepada agama. Sebab seorang ulama itu ramai orang mengikutinya dan bersangka bahawasanya amalan itu baik, tapi amalannya itu tidak baik. Dan pemimpin itu dia menyesatkan orang dan menghancurkan agama kerana apa? Semua masyarakat bersangka bahawasanya wajib taat kepada ulil amri, wajib taat kepada pemimpin. Jadi mereka ikut perintah pemimpin tu, ikut sahaja, padahal pemimpin itu zalim atau menyuruh mereka untuk melakukan perkara yang melanggar agama. Wal muta'ammid yu'dhamu al-i'tiqad fihi. Dan orang yang rajin ibadah tu tapi jahil, ramai orang bersangka baik kepada dia dan mengagungkan dia. Maka oleh itu perkara itu menjadi membawa madarat yang besar kepada agama. Sebab itu bahagian ulama kata khairul mawahib al-aql. Memberian yang terbaik sekali daripada Allah jika Allah memberi kepada kita akal. Kita boleh belajar ilmu dengan akal itu, kita boleh faham hidup ini macam mana, kita beribadah kepada Allah tapi dengan ilmu. Kalau kita pemimpin, kita jaga adil. Orang yang matang, yang berakal, dia akan sentiasa di dalam perjalanan yang baik. Jadi memberian yang terbaik daripada Allah adalah akal. Kalau Allah bagi kita akal. Dan musibah yang seburuk-buruknya, musibah yang paling buruk, iaitu kejahilan. Jika Allah bagi kita jahil, bagi kita buat jadi jahil. Sebab itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib dia kata, cukuplah keburukan bagi kejahilan itu. Orang yang jahil sendiri, dia akan marah kalau kita kata kepadanya jahil. Walhal dia jahil. Atau orang jahil pun, kalau kita cakap sama dia, kau jahil, dia akan marah. Itu dah cukup buruknya kejahilan itu. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini sanadnya dhaif, tetapi maksud hadis itu memang betul dan perlu sangat diperhatikan. Okey, hadis yang ke-12. Nabi SAW bersabda, "Afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahli." Maksudnya, kekurangan ilmu itu jika kita lupa ilmu itu. Dan cara kita menghilangkan ilmu itu, iaitu jika kita memberi atau mengajar ilmu ini kepada orang yang bukan ahli ilmu itu, yang tidak layak mendapatkan ilmu itu. Maka kita sekiranya, kita dianggap kita dah hilangkan ilmu. Kita macam buang ilmu kita di sampah. Jika kita ajar orang yang tak layak sebenarnya mendapatkan ilmu itu. Baik. Lupa, dia ada 2 jenis. Kekurangan ilmu ni, jika kita lupa ni ada 2 jenis. Yang pertama,
Lupa ini datang, lupakan ilmu. Lupakan ilmu semua kerana memang orang itu hafalannya, kekuatannya untuk hafal tak kuat. Jadi dia hatta kalau dia usaha, kalau dia baca banyak pun, kalau dia ulang ngaji macam mana, dia memang yakni Allah ciptakan dia macam tu. Dia tak mampu hafal kuat. Jadi kalau keadaannya begitu, dia kena sabar sahaja dan dia kena cuba hafal sikit-sikit sahaja. Jangan dia letakkan banyak, jangan dia hafal banyak. Kalau dia hafal banyak, senang dia lupa. Sebab dia ada masalah, dia tak boleh hafal banyak. Jadi, lebih sesuai bagi orang yang memang ada masalah untuk hafal, dia kena hafal sikit-sikit sahaja. Itu lebih mudah baginya, tidak lupa lagi. Lagi satu, dia kena sabar. Jangan dia rasa marah, tidak bersetuju dengan takdir Allah itu. Jangan dia rasa hasad kepada orang lain yang cepat hafal, yang kuat hafalan dia. Jangan rasa hasad, jangan rasa dengki, jangan rasa campuru dengan orang lain. Tak, terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu memang macam tu. Usaha kalau kamu boleh tukarkan diri kamu dan cuba ikut cara hafal sedikit sahaja supaya senang, tidak lupa lagi. Tapi jenis yang kedua, ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama, lupa. Yakni, kenapa orang itu lupa? Tapi ada jenis lupa lain, iaitu bukan kerana dia memang ada masalah dekat otak dia, susah nak hafal cepat atau hafal banyak. Tidak. Bahkan dia lupa kerana dia lalai. Dia lupa kerana dia tak ulang ngaji. Dia lupa sebab dia tak belajar banyak, tak baca banyak. Kalau dia baca banyak, senang dia hafal. Kalau dia ulang ngaji, senang dia hafal. Maka orang yang begitu, ini dikira dia lalai dan dia perlu ditegur. Sebab apa? Sebab dia lupa ilmu sebab dia main. Dia tak menghargai ilmu yang dia dapatkan. Sebab apa? Sebab dia bukan macam orang lain yang ada masalah, susah nak hafal. Tak. Dia senang boleh hafal. Dan hafalan dia Masya Allah lancar. Dan cepat. Dan boleh hafal banyak pun. Tapi sebab dia suka duduk, suka simpan, suka buang masa, suka tak ulang ngaji yang macam tu. Sebab itu dia hilangkan banyak daripada ilmu yang dia dah hafal. Jadi orang yang masalahnya begitu, dia hendaklah dia banyakkan dia baca, ulang ngaji, supaya dia ingat balik apa yang dia dah lupa. Wa idha'atu, bagaimana cara menghancurkan ilmu itu atau membinasakan ilmu itu jika mengajar atau memberi ilmu itu kepada orang yang bukan ahlinya. Siapa orang yang bukan ahlinya? Iaitu orang yang tidak memahaminya. Kita pergi menceritakan satu ilmu yang tinggi, yang susah, yang besar kepada budak kecil yang tidak memahami. Atau kepada orang yang belajar asas pun. Dia kena belajar A, B, C. Kita dah ajar dia terus kepada selepas itu. Perkara yang ketiga tu atau yang keempat, dia takkan faham. Kecuali kalau dah belajar 1, 2, 3. Tapi kita terus pergi ajar dia. Macam ada contohnya, ada orang tak pernah belajar ilmu akidah. Kita terus pergi ambil buku besar, ilmu akidah kita ajar dia. Salah. Kita kena ajar dia dulu Aqidatul Awam, buku yang kecil. Ada orang tak faham, tak pernah belajar ilmu fiqh. Kita pergi ajar dia kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj ini kitab besar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Itu salah. Itu dianggap sekarang kita macam hilangkan ilmu. Kita membinasakan ilmu. Itu bukan cara hikmah. Aw la ya'mal bihi. Atau kita mengajar kepada orang yang tidak beramal. Kita ajar dia tapi dia bukan yang beramal. Dia nak belajar sahaja faham untuk mencari dunia atau merasa bangga atau sombong kepada orang lain. Atau ini orang yang macam ni kita tidak sepatutnya kita ajar dia ilmu. Kenapa dianggap itu macam menghilangkan ilmu? Sebab kalau kita ajar orang yang tidak memahaminya, tak ada faedah. Kalau kita ajar orang yang tidak beramal dengan ilmu, macam kita letak barang di satu laci atau satu almari, macam tu tutup, tak menggunakannya. Macam tu. Jadi tak ada faedah. Macam seolah-olah kita sekarang sudah menghancurkan atau menghilangkan ilmu. وَكَذَا مَنْ هُوَ لَاهٍ أَوْ مُتَغَافِلٍ أَوْ مُسْتَخِفٌ بِهِ. Macam tu juga kalau kita ajar
kepada orang yang ghafil. Yani kita ajar orang duduk macam ni. Tak tengok, tak fokus kepada kita, tak perhatikan kepada ilmu, atau dia mustakhifun. Dia orang yang tak menghargai ilmu. Jadi lebih bagus kita diam, tak perlu kita terus mengajar ilmu tu atau menceritakan ilmu tu kepada dia, sebab dia tidak menunjukkan dia hormat dan memuliakan ilmu itu. Sebab itu ada bahagian ulama, kalau duduk di depan jemaah, di depan dia, ajar ilmu, kalau dia nampak mereka tidak bersemangat, atau mereka sedang sembang-sembang, waktu dia syarah hadis, waktu dia syarah ilmu, mereka sembang, mereka cerita atau minum, sibuk macam tu, tak perhatikan, dia akan bangun terus keluar dari kelas. Dia terus bangun keluar dari kelas. Sebab apa? Sebab yang depan dia ni tidak menghargai ilmu. Lalai. Tak duduk dengan cara penuntut ilmu yang sebenar. Sebab itu, antara cara kita menghilangkan ilmu, jika kita duduk menceritakan ilmu itu kepada orang yang tidak menghargai ilmu. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan satu cerita kisah Dzulqarnain daripada Wahb. Wahb berkata, Dzulqarnain ketika dia sampai kepada satu kawasan, sebab Dzulqarnain bosan di satu dunia, dia jumpa seorang raja yang ada di kawasan itu. Seorang raja itu tanya Dzulqarnain, sebab Dzulqarnain ini Allah memberi kepadanya kebijaksanaan yang sangat-sangat tinggi. Dia hakim, alim, Dzulqarnain radhiyallahu anhu. Seorang raja itu dia minta Dzulqarnain, dia kata, "Sifli an-nas." Ceritalah kepada aku sifat manusia ni dengan cara ringkas. Yani manusia ni macam mana sifat mereka? Dzulqarnain dia jawab kepadanya, dia kata, "Muhadatsatuka man la ya'qil kalamuka bimanzilati man yad'u al-mawa'id li ahli al-qubur." Jika kamu menceritakan satu ilmu atau satu kata-kata mutiara, kata-kata hukama, kata-kata ulama, satu faedah, satu ilmu, jika kamu menceritakan satu ilmu kepada orang yang tidak memahaminya daripada kamu, orang yang susah memahami perkara yang kamu cerita kepadanya itu, maka dia kata itu sama seperti orang yang menghidangkan makanan kepada ahli kubur dekat tempat kubur, kawasan kubur. Dia tunggu orang kubur keluar makan. Makanannya akan basi, akan rusak sampai bila-bila, tak akan keluar siapa-siapa makan makanan dia. Maknanya, ilmu ini sebagai makanan untuk akal dan otak kita. Dan orang yang tidak memahami ilmu itu, dia tak akan dapatkan makanan itu. Maka kita bagus simpan makanan itu dan memberi makanan itu kepada orang yang boleh makan. Kepada orang yang akalnya boleh terima, otaknya boleh terima ilmu itu. Wa kaman yatbakhul hadid yaltamisu adam udma. Juga dia bagi contoh lagi satu, dia kata seperti orang yang masak besi dengan air, dia tunggu jadi sup atau jadi kuah. Selama-lamanya, hatta kalau tunggu 1000 tahun pun, besi dengan air itu tak akan jadi kuah. Air besi saja. Air dengan besi. Jadi dikata begitu juga orang yang mencerita kepada orang lain yang tidak memahami kalamnya. Jadi itu kalam Dzulqarnain. Qala Luqman, naqlu as-suhur min mawadhi'iha aysar min ifham man la yafham. Sayyidina Luqmanul Hakim. Luqman yang mempunyai kebijaksanaan yang biasa kita kenal. Sayyidina Luqman alaihi salam. Dia kata, membendahkan satu batu yang besar, membendahkan banyak batu-batu yang besar daripada satu tempat kepada tempat lain, itu lebih mudah daripada memahamkan atau membuatkan orang yang tidak faham, yakni macam orang yang terlalu bodoh lah, terlalu tak bijak, tak pandai. Membendahkan batu besar dari tempat kepada tempat lain,
itu lebih mudah bagi aku daripada memberi fahaman kepada orang yang tidak faham. Cuba macam mana? Dia akan faham sebab perkara tu lebih tinggi daripada otak dia. Maknanya, quduratun nas mukhtalifah. Kemampuan orang untuk memahami sesuatu ilmu tidak sama. Ada bahagian orang, kemampuan dia Masya Allah. Otak dia, akal dia tinggi. Dia boleh faham. Ilmu tinggi. Ada bahagian orang, dia susah sangat untuk memahami satu ilmu yang lebih tinggi daripada otak dan akalnya. Walaupun kita ulang 1000 kali kepada dia, dia takkan faham. Apa maksud tu? Susah. Dia takkan faham. Wahakala. Wa akhraj al-Baihaqi. Al-Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan satu kata-kata mutiara daripada Kathirul Hadrami. Satu orang yang mempunyai kebijaksanaan daripada Hadramaut. Namanya Kathir al-Hadrami. Dia kata, jangan cerita hikmah atau kata-kata yang tinggi, ilmu yang tinggi, di depan orang yang bodoh. Sebab mereka akan mendustakan kamu. Benar, betul benar. Dia kata, jangan cerita ilmu tinggi, hikmah di depan orang yang bodoh, yang tak faham. Sebab dia akan mendustakan kamu. Dia akan cakap kau tibu. Wala bil batil indal hukama. Juga berhati-hati. Jangan menceritakan sesuatu yang tidak sah, yang tidak betul di depan ulama yang mempunyai kebijaksanaan. Kerana mereka akan menghantam kau. Mereka akan hantam kamu. Sebab apa? Mereka akan terus tahu, hadis ini tak sah. Kalam kamu ni tak betul. Kau jangan cakap yang macam ni. Jadi, seperti mana kita tidak boleh menceritakan hikmah yang tinggi di depan orang yang bodoh, macam tu juga kan, jangan kita cerita perkara yang tak sah, khususnya ilmu agama di depan ulama agama. Ya, lagipun perkara tu tak sah. Sebab itu di zaman sekarang pun banyak orang suka, kita tak tahu nak sebut ayat apa, tapi biarlah, minta maaf, kita kata apa, belagak lah. Orang kadang-kadang belagak, dia cerita tentang ilmu, walhal di depan dia seorang alim. Ini dikira tak ada adab. Kalau dia cerita, kan yang alim itu betul tak, sah atau tak, cuba cerita kepada kita tentang ini, okey. Tapi tak, kalau dia cerita sebab macam dia nak cakap dia ada ilmu. Padahal yang depan dia seorang alim, seorang muhaddis, seorang faqih. Jadi, jangan menceritakan sesuatu yang tidak sah atau kamu tak pasti tentang ilmu di depan seorang alim, depan ulama. Mereka akan menghantam kamu. Wala tamna'il al-ilma ahlahu fatatham. Dan janganlah engkau menghalangkan ilmu bagi ahlinya atau kamu akan mendapatkan dosa. Yani kalau orang yang layak menuntut ilmu, layak mendapatkan ilmu, kamu jangan menghalangkan mereka dari ilmu. Ajarlah mereka ilmu. Ceritalah kepada mereka ilmu itu. Sampaikanlah faedah ilmu itu kepada mereka, atau kamu akan dapat dosa. Macam tu juga, la tuhaddits bihi ghaira ahli. Janganlah menceritakan sebuah ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Fayuhammiquka. Kerana dia akan tuduh engkau, kamu bodoh. Dia akan tuduh kamu bodoh. Walhal dia yang bodoh. Tapi kita yang kita sebab bagi orang tuduh kita bodoh. Sebab apa? Sebab kita bagi cerita satu ilmu yang lebih tinggi daripada otaknya. Jadi kita tak boleh cerita ilmu tinggi kepada orang yang tidak berilmu, tidak layak, tidak tinggi otaknya, atau dia akan tuduh kita, kau ni bodoh, cerita kau percaya perkara ni, kau cakap macam ni, ni kau bodoh. Padahal dia yang bodoh. Tapi kita terkejut, kita pula dituduh bodoh. Tapi siapa sebab? Kita sebab. Kenapa kita bagi cerita kepada orang yang macam ni? Kita kalau ada satu ilmu, satu ilmu yang hebat, satu ilmu yang bukan mudah difahami oleh orang biasa, kita janganlah bagi ceritanya kepada orang biasa. Jangan kita bosnya dekat media sosial di depan semua orang. Ada doktor, ada bodoh, ada pandai, ada tak pandai, semua ada dekat media sosial. Kita share sahaja perkara yang orang boleh fahamnya. Kalau ada perkara istimewa, perkara lebih tinggi, perkara khas, kita ceritanya di depan orang sahaja yang
kita nampaknya dia ahli ni. Itu kata-kata mutiara Kathir Al-Hadrami. Inna alaika fi ilmika haqqan kama inna alaika fi malika haqqan. Ajib. Ini orang kebijaksanaan Kathir Al-Hadrami, namanya dia kata, seperti mana harta kamu ada hak untuk kamu mengurusnya dengan baik, begitu juga ilmu kamu ada hak untuk kamu mengurusnya dengan baik. Uruskanlah ilmu kamu dengan baik, seperti mana kamu mengurus harta kamu dengan baik. Kita kalau ada duit, pandai uruskan dia. Pandai kita letak mana, kita sumbang, kita bahagikan yang baik-baik. Jadi kita kalau salah mengurus harta kita, habis. Kita akan jadi muflis. Duit kita akan hilang semua. Sebab itu, macam tu juga ilmu. Kalau ilmu juga, dia perlu dijaga. Kita kena ajar hanya orang yang katibah, orang yang menulis. Orang yang menulis itu, akad untuk riba itu, orang yang menulis itu untuk riba, yakni jual beli itu, yang menulis surat, yang sign semua itu, macam tu juga yang bersaksi waktu jual beli itu dengan cara riba, kalau mereka tahu, Nabi SAW bersabda, kalau mereka dapat tahu bahawasanya riba itu haram dan muamalah itu, cara itu ada riba, kalau mereka dapat tahu, ini syaratnya. Kalau mereka tahu cara itu riba dan riba itu haram dan dosa besar, maka mereka dilaknati dengan lidah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW membaca laknat atas mereka semua itu. Yang buat riba, yang muamalah riba, yang membawa hasil kerja riba bagi makanan kepada keluarga dan sebagainya, yang menulis muamalah riba tu, yang menjadi saksi untuk itu, semua mereka dilaknati oleh Rasulullah SAW jika mereka mengetahui bahawasanya riba itu haram. Juga jika mereka mengetahui muamalah itu, cara itu adalah riba. Juga Nabi SAW membaca laknat atas wanita al-washimah. Tatu. Bertatu. Wanita yang bertatu. Tetapi bukan hanya wanita, hatta lelaki. Juga dibaca dilaknati oleh Rasulullah SAW. Tapi yang tatu tu yang kalau dia cucuk kulitnya dengan jarum. Bukan yang hanya lukis-lukis. Kalau macam perempuan yang lukis dekat tangan dia dengan inai itu bukan haram. Itu bukan haram, boleh. Yang haram, yang Rasulullah baca laknat atasnya, yang tatu tu. Iaitu menggunakan jarum cucuk kulit, kemudian mereka masukkan benda-benda yang menukarkan warna kulit dan perkara tu jadi kekal. Sebab perkara tu campur dengan darah dan dengan daging dalam. Perkara itulah yang haram dan mendapatkan laknat oleh Rasulullah SAW. Juga antara orang yang dilaknati oleh Rasulullah SAW, lawi as-sadaqah. Siapa lawi as-sadaqah? Iaitu orang yang suka lari daripada zakat. Orang yang suka pusing-pusing, tidak mahu membayar zakat. Walaupun orang yang mustahak untuk mendapat zakat dah datang minta zakat, minta itu, tapi dia suka lambatkan, suka lari, suka menyusahkan orang miskin. Suka menyusahkan orang miskin atau asnaf. Orang ini juga dilaknati oleh Rasulullah SAW. Wal murtaddu a'rabiyan. Yang terakhir yang pernah dilaknati oleh Rasulullah SAW di hari kiamat, iaitu al-murtaddu a'rabiyan ba'dal hijrah. Iaitu orang yang, tapi ini perkara yang terakhir, ini khas untuk zaman Nabi SAW. Iaitu orang yang sudah berhijrah kepada Madinah, dah tinggalkan kampung, kampung yang susah sangat, dah duduk di Madinah bersama Rasulullah, tetapi dia tinggalkan Rasulullah di Madinah, tidak duduk lagi di Madinah bersama Rasulullah, dia pulang kepada kampung, duduk di sana. Dan dia menjadi
di balik hidup dengan orang musyrik atau orang kafir. Perkara ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Perkara ini di zaman Rasulullah tidak boleh. Sebab itu untuk pengetahuan ada banyak hukum, banyak perkara hukumnya khas di zaman Nabi. Hukumnya khas di zaman Nabi. Macam contohnya hijrah. Hijrah dari Madinah kepada kampung haram di zaman Rasulullah SAW. Sahabat kena duduk bersama Rasulullah di Madinah. Sebab di sana agama mereka selamat. Jadi kalau mereka pergi hidup dengan orang musyrik, orang kafir, mereka menghadapi cabaran yang kadang-kadang mereka jadi murtad. Sebab itu Nabi SAW baca laknat atas mereka sebab mereka lah yang mencari masalah untuk agama mereka. Kecuali kalau orang itu memang diberi izin oleh Rasulullah. Kalau orang itu memang Rasulullah izinkan dia dapat izin khas dari Rasulullah, okey. Dan kalau selepas Rasulullah wafat dan di zaman kita sekarang tak ada. Hukum ini dah tak ada. Jadi kita boleh tinggal di mana-mana saja boleh. Cuma dari hadis ini kita ambillah belajaran, iaitu kalau kita nak pindah kepada satu negara, kita kena pastikan kita boleh melaksanakan agama kita dengan baik atau tidak, dengan senang atau tidak. Kalau kita nak pindahkan rumah, kita tengoklah jiran kita dekat rumah sana. Kita senang, mudah melaksanakan agama, silaturahim, sebagainya, atau kita akan jadi di antara jiran orang yang kafir, yang bukan Islam, yang susah kita melaksanakan agama kita. Perkara tu semua wajib dan harus kita memastikannya sebelum kita pindah rumah atau pindah negara. Wahakala. Mereka semua ini jenis-jenis itu yang kita dah sebut, manusia itu semua dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baik. Apa maksud laknat? Apa maksud laknat? Al-la'nu, ulama kata, at-tardu min rahmatillah, iaitu semoga engkau dihalau daripada rahmat Allah. Itu maksud laknat. Dan laknat dengan cara ini, dengan maksud ini, tidak boleh langsung kita membacanya kepada sesiapa manusia, hatta kalau itu orang kafir. Hatta kalau itu orang kafir, Imam Nawawi dikata, ittafaqal ulama. Semua ulama bersetuju pendapat mereka sama bahawasanya haram kita membaca laknat atas satu orang dengan tertentu, yakni orang yang tertentu dengan nama dia. Walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Sebab apa? Kita tidak tahu, mungkin dia akan masuk Islam nanti. Kita tak boleh kata laknat, baca laknat atas orang kafir. Sebab apa? Sebab selama dia masih hidup, dia boleh masuk Islam. Dan laknat itu maksudnya, dia dihalau dari rahmat Allah. Yakni dia orang ahli api neraka. Dan kita tak ada hak untuk menetapkan hukum atau menurunkan hukum atas siapa-siapa dia ahli api neraka. Tidak dirahmati oleh Allah. Sebab, jadi kalau kepada orang kafir tidak boleh membaca laknat. Bagaimana kalau orang Islam membaca laknat atas orang Islam? Na'udzubillah min zalik. Itu lagi turut dan lagi haram. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalau orang baca laknat atas saudaranya orang Islam, laknat itu akan pergi kepada langit. Tapi langit tak terimanya. Kemudian dibusing-busing ni, tidak ada siapa-siapa menerimanya. Kemudian laknat itu akan pulang kepada orangnya. Orang yang mengeluarkan laknat. Jadi, siapa-siapa yang biasa baca laknat, kadang-kadang laknat itu pulang kepada dia. Na'udzubillah. Jadi, kita kena biasakan lidah kita sepanjang hidup tidak membaca laknat. Sebab itu, hatta bahagian ulama, ada macam Imam Syafi'i saya rasa, dia tidak pernah membaca laknat hatta atas iblis, syaitan juga. Walaupun syaitan dilaknati oleh Allah. Kenapa? Dia kata, tidak ada apa-apa faedah pun. Untuk apa aku membaca laknat atas iblis? Iblis memang dilaknati oleh Allah. Tak ada apa-apa faedah. Aku lebih baik membiasakan lidah saya tidak menyebutkan ayat-ayat yang buruk macam ni. Ayat laknat. Walaupun itu iblis yang aku akan laknat dia. Walaupun itu iblis, dia kata, saya tak nak biasakan lidah saya baca laknat. Subhanallah. Jadi ulama kata, tidak boleh kita membaca laknat atas sesiapa pun. Atas sesiapa. Kecuali kalau orang itu, kalau itu syaitan, atau orang itu memang meninggal dalam keadaan kafir. Dan memang diberitahu dia ahli api neraka seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Atau Fir'aun. Ini memang confirm ahli api neraka.
Tetapi ulama kata walaupun perkara itu boleh, yang lebih utama, yang lebih baik, tak perlu. Tak perlu baca laknat. Sebab apa? Supaya kita tak biasakan, supaya lidah kita tak biasa menyebutkan ayat itu yang sangat bahaya dan sangat buruk, iaitu laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua amalan-amalan yang disebut di dalam hadis ini semuanya dosa besar. Riba, tatu itu, melambatkan zakat sengaja, berhijrah dari Madinah Rasulullah waktu zaman Nabi SAW, itu semua dianggap di sisi ulama dosa besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada bahagian sanadnya dhaif, ada bahagian sanadnya sahih. Ada sebab hadis sahih, dhaif, mawdu' itu semua tentang sanad. Jadi hadis yang tersebut ini dia ada riwayat lain yang sanadnya sahih daripada Ibnu Khuzaimah radhiyallahu taala anhu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada riba, makan riba, bersaksi untuk riba, dan menjagalah keluarga kita daripada amalan tatu itu atau melambatkan zakat. Semoga insya-Allah kita menjadi hamba yang alim, beribadah, ikhlas dan istiqamah dan bertakwa kepada Allah, dan kita sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah Subhanahu wa taala suruh, dan kita melaksanakan syariat dan adab dan sunnah Rasulullah SAW seperti mana Rasulullah SAW suka dan ajar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.